Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ni kita nak belajar topik mengenai keselamatan. Okey, di akhir pengajaran kita akan belajar mengenai memerihalkan maksud dan jenis eksploitasi, membincangkan punca dan cara mengelakkan diri daripada dieksploitasi, dan kemudian menilai kesan eksploitasi kepada diri, keluarga dan masyarakat. Kita pergi kepada pengenalan. Okay, menurut Kamus Dewan, eksploitasi boleh didefinisikan sebagai perbuatan mengambil kesempatan untuk mempergunakan seseorang atau sesuatu keadaan secara tidak adil demi kepentingan atau keuntungan diri sendiri. Okay, eksploitasi ini wujud dalam pelbagai bentuk dan merupakan satu kesalahan yang berat dari segi perundangan. Okay, eksploitasi berlaku di seluruh pelosok dunia dan tidak terbatas kepada umur atau kedudukan sosioekonomi seseorang. Antara jenis eksploitasi yang sangat ketara adalah eksploitasi seksual, eksploitasi buruh, terutamanya buruh kanak-kanak, kahwin, paksa, eksploitasi untuk melakukan jenayah. Kemudian askar kanak-kanak, eksploitasi perniagaan, organ harvesting dan banyak lagi. Okay, kita tengok kepada kepelbagaian eksploitasi. Okay, eksploitasi merupakan satu masalah global yang serius. Sebagai seorang warga yang bertanggungjawab, kita harus mengambil tahu isu tersebut. Eksploitasi wujud dalam pelbagai bentuk, sama ada fizikal, mental, emosi, psikologi, seksual dan ekonomi. Antara jenis eksploitasi ialah pertama, eksploitasi seksual, iaitu penipuan paksaan atau membujuk seseorang untuk terlibat dalam sesuatu perlakuan seksual. Aktiviti yang tergolong dalam jenis eksploitasi ini adalah pelacuran, tukang urut, agensi teman, kahwin paksa, seks cyber, seks pelancongan, seks talian, mail order bride dan filem pecah. Okay, kemudian kita pergi kepada kahwin paksa. Okay, ibu bapa yang memaksa anak mereka berkahwin dengan individu tertentu. Okay, kanak-kanak ini mungkin diukur secara fizikal, seksual atau dikenakan tekanan emosi dan psikologi yang tinggi untuk mengikut kehendak mereka. Seterusnya, pedofilia. Okay, orang dewasa yang mengambil kesempatan untuk memenuhi kehendak nafsu seksualnya ke atas individu di bawah umur. Pedofilia mungkin berlaku secara fizikal atau secara maya dengan adanya pelbagai perkembangan media sosial. Okay, seterusnya, eksploitasi buruh. Okay, kanak-kanak di bawah umur 18 tahun dipaksa untuk bekerja. Paksaan ini mungkin wujud dalam keadaan kekerasan, penderaan atau keganasan. Kanak-kanak ini juga diminta untuk bekerja bagi menjelaskan hutang keluarga. Okay, seterusnya, eksploitasi untuk melakukan jenayah. Contohnya menjadi keledai dadah, mengemis, menyeluk saku, meragut beg dan penjualan barang-barang tiruan. Kemudian mengupah kanak-kanak sebagai askar. Pihak-pihak tertentu menggunakan kanak-kanak untuk mempertahan dan menyebarkan ideologi terpesong mereka. Okey, so apa maksud pedofilia tadi? Keinginan mengadakan hubungan seks dengan kanak-kanak. Okey, kenapa berlaku? Bagaimana untuk mengelak? Okey, yang pertama, punca eksploitasi ini dilihat daripada 3 perspektif, iaitu dari segi individu. Dalam kebanyakan kes, individu yang dieksploitasi ini mengalami suatu kekurangan dari aspek keupayaan fizikal, intelek atau emosi. Okey, mereka ini ditindas kerana datang daripada golongan yang tidak berupaya, contohnya individu di bawah kategori anak yatim. Okey, tahap pendidikan seseorang individu juga mungkin mempengaruhi dirinya untuk dieksploitasi kerana mereka tidak berpendidikan tinggi, mungkin tidak tahu hak mereka dan tidak berani menyuarakan perasaan mereka itu. Okay, so jadi cara terbaik untuk mengelakkan perkara ini dari berlaku adalah dengan mendapatkan pendidikan yang baik supaya individu ini tahu akan hak asasi mereka. Okay, kedua, seterusnya perhubungan keluarga. Okay, pereksploitasi ini mungkin berlaku dalam perhubungan keluarga yang bilangan ahlinya ramai dan status ekonomi keluarga yang rendah. Contoh, penggunaan bahan terang seperti alkohol, dadah dan bahan terpengaruh juga mungkin mengakibatkan kanak ini dieksploitasi. Mereka ini dinafikan peluang pendidikan kerana disuruh membantu untuk mengurangkan beban keluarga. Okay, mereka diajar kemahiran asas sahaja dan mungkin terpaksa bekerja sebagai buruh kasar untuk sehimul hidup mereka nanti. Cara terbaik untuk menghalang dari pelaku perkara ini adalah dengan meningkatkan taraf mutu kehidupan mereka dengan menyediakan peluang penjagaan dan melalui pendidikan.
Seterusnya, komuniti tempatan dan masyarakat. Okay, amalan setengah komuniti tempatan iaitu perempuan tidak diberi hak yang sama seperti lelaki. Di setengah tempat pula kanak-kanak lelaki mungkin diminta untuk bekerja mencari nafkah hidup untuk keluarga. Ini merupakan salah satu bentuk eksploitasi komuniti yang tempatan itu sendiri yang mengamalkan budaya-budaya tersebut. Okey, masyarakat kurang diberi pendedahan mengenai eksploitasi, kurangnya sensitiviti masyarakat terhadap eksploitasi menjadikan kes ini tidak dilaporkan. Salah satu cara untuk mengelakkan daripada berlakunya kerana ini ialah melalui pelbagai kempen kesedaran dan penguasaan pihak tempatan. Okay, so seterusnya kita pergi kepada selamatkan aku, keluarga dan masyarakat. Okay, so kita tengok perbualan ni. Okay, Daniel dan Hannah sedang berbincang tentang kesan eksploitasi terhadap diri, keluarga dan masyarakat setelah mengikuti kelas pendidikan kesihatan. Okay, boleh? Okay, Daniel tanya, okay, boleh awak terangkan tentang kesan eksploitasi? Okay, eksploitasi membawa kesan negatif kepada diri, keluarga dan masyarakat. Antara kesan eksploitasi, pertama, perkembangan mental yang lambat, ketidakupayaan berfikir secara rasional, iaitu melihat sesuatu yang negatif sebagai logik. Contohnya, menganggap berbohong bukan sesuatu yang salah, mudah terpengaruh dan melakukan aktiviti tidak bermoral seperti gangsterism. Kesihatan diri terganggu kerana mengambil bahan terlarang seperti dadah atau alkohol. Kemudian, institusi kekeluargaan akan runtuh dan berlaku penceraian. Anak-anak pula berhadapan masalah lari dari rumah, bunuh diri atau melakukan aktiviti tidak benar. So akhirnya masyarakat pula akan berhadapan masalah jenayah apabila ada individu bermasyarakat dalam masyarakat. Bagus dan banyak awak sudah faham. Okay, so jadi efek dia kepada masyarakat ya kalau kita tidak tangani bersama. Okay, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.